Bersiaran secara langsung dari Putrajaya, inilah Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2023. Alhamdulillah, tarikh 31 Ogos 2023 menjadi tarikh keramat buat seluruh rakyat Malaysia untuk kita menggelorakan semangat kebangsaan dan juga untuk kita menggelorakan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Di dataran Putrajaya pada ketika ini, gelombang dan juga lautan rakyat Malaysia sudah mula memenuhi kawasan ini untuk meraihkan, menyemarakkan, malah memeriahkan Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2023. Bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Anda sedang menonton kami secara langsung dan eksklusif di TV1, Berita RTM dan pengiriman secara dalam talian di portal Radio Televisyen Malaysia. Pagi ini anda bersama saya Ismail Adnan dan saya Hazel Desmond. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pastinya dataran Putrajaya pada pagi ini menjadi saksi semangat kebersamaan, tekad perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Dan segala ini akan diterjemah dalam pelbagai komponen persembahan yang akan dipertontonkan kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang 3 jam 30 minit yang berikutnya. Kalau boleh saya kongsikan 6 komponen persembahan pagi ini secara sepintas lalu. Susun atur acara pagi ini. Komponen pertama, ketibaan rasmi pembesar negara. Komponen kedua, acara rasmi. Komponen ketiga, persembahan dan perarakan. Komponen keempat, acara perbarisan dan perarakan. Komponen kelima, persembahan penutup. Dan juga komponen keenam, keberangkatan pulang pembesar negara. Ya, komponen-komponen tersebut akan disajikan dan juga dipersembahkan kepada khalayak yang menggelorakan dan juga menjadi lautan rakyat Malaysia yang hadir ke sini di dataran Putrajaya untuk kita menyaksikan dan juga menyokong penuh sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Ya, Hazel suka untuk kita mengkorelasikan dan juga kita memberikan sedikit penerangan berkenaan tentang tema yang dipilih pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sudah pasti ia mendasari tekad serta komitmen pemimpin bersama rakyat di peringkat akar umbi sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu serta kehidupan yang aman dan sejahtera. Dan juga tema ini juga didokong dengan korelasi Malaysia Madani memanifestasikan kunci utama memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan dan kemampanan budaya. Jika mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana tema ini dipilih, tema Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, ia bukanlah keputusan ataupun pilihan satu individu sahaja, kerana pemilihan tema ini merupakan hasil kesepakatan pasukan panel penilai yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Sukari bin Abdul Hamid, Ketua Pengarah Penerangan, dan juga dianggotai oleh 16 orang pakar pelbagai bidang. Mereka adalah ahli akademik, tokoh budaya, pengamal media, pertubuhan belia, pertubuhan bukan kerajaan, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, ikon belia dan juga pempengaruh media sosial. Mereka ini sama-sama bersepakat dan akhirnya terciptalah tema tahun ini, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Ya, tepat sekali dan benar sekali Hazel. Kita boleh gambarkan serta semangat pada hari ini lebih 100,000 rakyat Malaysia yang berada di sini di dataran Putrajaya. Difahamkan seawal 4.30 pagi sudah pun mula memenuhi kawasan Putrajaya ini. Sekali lagi sekalung terima kasih dan juga tahniah rakyat Malaysia. Ayuh rakyat Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, sama-sama kita menggelorakan sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2023. Sementara kita memberikan dan juga sementara kita menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqillah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Pada ketika ini, Perbarisan ataupun Ketua Kawalan Kehormatan Utama sudah pun mula berada di dataran Putrajaya untuk menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada ketika ini kita berikan tumpuan kepada ketibaan yang berhormat Tuan Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan juga Digital, dan seterusnya akan disusuli dengan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan. Boleh kita kongsikan paparan LED Kerkasi di dataran Putrajaya pada hari ini menggambarkan bahawasanya sambutan pada kali ini adalah untuk memanifestasikan semangat dan juga penghayatan Malaysia Madani seperti yang tertera, seperti yang dimanifestasikan, malah seperti yang dilaungkan, tekad perpaduan penuhi harapan.
Pastinya secara keseluruhan lebih 16,000 peserta terbabit menerusi persembahan padang, perarakan dan perbarisan pagi ini melibatkan 65 kontijen dan juga kolaborasi 36 kumpulan pancaragam. Ratusan aset pertahanan darat dan udara juga antara yang menjadi tumpuan pagi ini. Dan sudah pastinya penglibatan dan apa yang akan dipertonjolkan nanti akan melibatkan pelbagai demonstrasi, pelbagai acara tumpuan, maka disebabkan itulah ratusan ribu rakyat Malaysia dan juga pengunjung yang hadir di Dataran Putrajaya pada ketika ini. Hazel, boleh juga kita kongsikan berkenaan tentang logo Malaysia Madani ataupun logo Hari Kebangsaan yang dibawakan, diterjemahkan pada sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Seketika tadi kita berikan tumpuan kepada ketibaan yang berbahagia, Tan Sri Panglima Angkatan Tentera bersama dengan kita juga untuk penyempurnaan atur cara bagi sambutan Hari Kebangsaan 2023. Dan biar berkenaan tentang logo tersebut, ia mengandungi warna asas jalur gemilang selaras dengan jati diri serta semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa hidup dalam keharmonian, padu dan juga sehati serta sejiwa. Dan juga lambang simbolik tangan itu adalah lambang tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Dan menyebut juga mengenai lagu tema Hari Kebangsaan tahun ini. Tajuknya sama, tema tekad perpaduan penuhi harapan, dan ini juga menerima penerimaan yang cukup positif daripada kelompok pendengar yang sudah pun mendengarnya tidak kira usia. Setiap bait lirik lagu ini menyentuh setiap jiwa yang mendengarnya kerana ia berkisah tentang tanah air tercinta, mesra pendengar, ceria dan juga mampu membakar semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia. Kalau boleh saya kongsikan sedikit bait lirik lagunya. Tekad perpaduan penuhi harapan, cintai Malaysia, demi Malaysia, laungkan bersama, cintai Malaysia. Walau berbeza warna, kita semua sama, bersatu kita tak akan goyah. Negaraku madani, perpaduan di hati, selamanya ku Malaysia. Saya sebenarnya paling suka dengan frasa cintai Malaysia itu kerana ayatnya ringkas tetapi ia membawa maksud yang sangat mendalam, menterjemahkan perasaan dan juga ekspresi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Ya, itu dia lambaian dan wajah-wajah rakyat Malaysia yang menantikan dengan penuh sabar dan juga tekad dan ikhlas untuk menyambut Hari Kebangsaan pada tahun 2023. Pada kali ini kami menjadi saksi kepada lautan rakyat Malaysia. Gelombang ini yang dibawakan untuk menyambut dan juga menyerikan, malah memanifestasikan semangat Hari Kebangsaan 2023. Kecintaan kepada negara, kecintaan kepada bangsa dan juga negara, inilah yang perlu dimanifestasikan walau apa jua cabaran yang mendatang. Tetamu-tetamu dari luar negara juga turut hadir untuk meraihkan dan juga untuk menyerikan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Seperti mana yang dinyatakan oleh Hazel tadi berkenaan tentang lagu tema, seringkali kita mendengar ia dilagukan di paparan televisyen dan juga radio, maka penyanyinya Ain Abdul dan juga Kai Bahar, lagunya itu digubah oleh yang berbahagia Datuk Mozani Ismail dan juga dicipta oleh seorang komposer muda. Sudah pasti akan menggelorakan semangat rakyat Malaysia. Ayuhlah kita senandungkan lagu tekad perpaduan penuhi harapan supaya menjadi semangat Hari Kebangsaan pada tahun ini. Ya, kita saksikan ketika ini kemeja batik Malaysia yang diperagakan oleh barisan Jemaah Menteri dan juga tetamu kehormat. Salah satu daripada cara untuk kita memartabatkan seni dan juga kraftangan budaya Malaysia. Pemakaian batik sudah pastinya digalakkan untuk kita memanifestasikan dan juga kita mengangkat batik itu sebagai budaya warisan negara kita dan juga budaya warisan bangsa kita. Maka susulan pada permulaan dan juga mukadimah ini, kita akan bawakan bersama dengan anda korelasi ketibaan tetamu-tetamu kenamaan untuk kita memulakan atur cara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Pada ketika ini, kenderaan rasmi yang diiringi oleh pengiring bermotosikal dari Polis Diraja Malaysia mengiringi kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Ruziah Muhammad Tahir untuk tiba di pentas Diraja. Pasukan kawalan kehormatan utama sudah pun bersedia untuk menyambut ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan merafak sembah menjunjungkan
kasih atas penzahiran dan juga perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang menzahirkan perkenan Baginda Tuanku Berdua untuk sama-sama bercemar duli bagi menghadiri perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan bagi tahun 2023. Ya, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya kita akan meneruskan atur cara. Yang amat berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof sudah pun tiba di pentas Diraja dan seusai ketibaan beliau di pentas Diraja akan dipersembahkan dengan hormat timbalan. Baik, kita berikan tumpuan kepada hormat timbalan. Hormat timbalan. Hormat. Baik, Timbalan Perdana Menteri ialah jawatan politik kedua tertinggi dalam kerajaan Malaysia. Dan dalam era Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, kita menyaksikan sejarah tercipta apabila buat pertama kalinya dua Timbalan Perdana Menteri dilantik di bawah pentadbiran Malaysia Madani. Dan dilantik pada 3 Disember tahun 2022, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerajui Kabinet Kerajaan Perpaduan telah menamakan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri 2 yang turut memegang portfolio Menteri Perdagangan dan Komoditi. Dan Perdana Menteri juga turut menamakan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan kita jangkakan ketibaan Timbalan Perdana Menteri 1 bila-bila masa sahaja dari sekarang. Ya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama dengan Datin Seri Hamidah Khamis insya-Allah akan tiba pada bila-bila masa sahaja pada ketika ini. Dan seketika tadi kita membawakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, diiltizamkan, diilhamkan, diinspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Maka ketika ini kita merealisasikan hasrat untuk penerusan kerajaan perpaduan ini dan juga sokongan ini diterjemahkan melalui dasar untuk menjadikan penghakmilikan dan pendaya-upayaan manusia dan juga manusiawi dalam konteks Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita akan bersama dengan Munawar. Ya. Munawar, jika sudah bersedia, adakah sudah bersedia Munawar di lokasi belum ya? Baik, kalau kita lihat tarikh 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, dua tarikh keramat buat negara kita, dan pada dua tarikh keramat ini kita raikan dan tunjukkan bahawa kita rakyat yang faham perjuangan generasi terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Dan kabarnya Munawar, sudah bersedia? adakah benar ada pengunjung yang sudah pun hadir, berkampung dan tidur di sepanjang persiaran perdana sejak pukul 2 pagi tadi? Munawar. Ya. Ya benar, Hazel dan juga Ismail, bukan setakat jam 2 pagi tadi, malah ada pengunjung yang telah pun hadir sejak 8 malam semalam dan bermalam di sekitar perkarangan Putrajaya ini untuk memastikan mereka mendapatkan tempat duduk yang terbaik untuk menyaksikan acara Gilang Gemilang sepastinya tarikh 31 Ogos untuk kita menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan dengan lebih dekat dan juga lebih jelas. Dan sudah pastinya penonton, untuk ruang ketika ini saya berada di betul-betul di hadapan Menara Tulus
lebih kurang 200 meter daripada pentas utama bersama dengan ribuan pengunjung di belakang dan juga di hadapan di sekeliling saya, dan sudah pasti kemeriahannya cukup luar biasa yang saya boleh gambarkan kepada anda kerana untuk pengetahuan anda sejak dari awal pagi tadi kibaran jalur gemilang telah pun dikibar megah dan juga laungan merdeka bergema dan juga menggegarkan wilayah Persatuan Putrajaya sejak dari awal pagi tadi. Dan sudah pastinya penonton, apa yang ingin kita kongsikan kepada anda adalah bagaimana kemeriahan suasana ini memberikan satu gambaran bahawa ianya mendepani satu tekad perpaduan dan juga penuhi harapan, satu tema yang diangkat untuk tahun ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada ketika ini kita menyaksikan ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama dengan pasangan ke ruang utama sudah pasti menuju ke pentas utama. Okey, dalam masa yang sama juga saya ingin gambarkan kepada anda bagaimana kemeriahan suasana di belakang saya, iaitu cukup bersemangat pengunjung pada hari ini. Dari segi pakaian, ada yang mengenakan pakaian tradisional, ada yang mengenakan pakaian batik seperti saranan yang digalakkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. So pastinya batik ini menjadi kebanggaan kita semua. Dan sepasti sekarang ini kita nak bersama dengan Hazel dan juga Ismail di sana. Silakan. Baik, Munawar, kita akan terus dapatkan cerita-cerita yang menarik daripada pengunjung di sekitar Dataran Putrajaya ini bersama Munawar sepanjang pagi ini. Ya, pada ketika ini kita berikan tumpuan untuk ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Hamidah Khamis, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri sudah pun tiba di pentas diraja, seterusnya disusuli dengan hormat timbalan. Hormat! Timbalan! Hormat! Ya, begitulah ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sudah pun tiba di pentas diraja untuk sama-sama meneruskan bagi pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Ya, Hazel, sebenarnya kita suka untuk menggunakan terma secara harafiahnya, iaitu menggelorakan atau menyemarakkan, kerana ia merupakan suatu pemaknaan bahawasanya kita menyambut baik apa jua dasar dan juga sambutan Hari Kebangsaan yang diterjemahkan dalam kerangka Malaysia Madani. Ya, dua tarikh keramat, ya. Dua tarikh keramat 31 Ogos dan 16 September. Kita akan terus meraihkan dan menyantuni semangat kebersamaan dan juga tekad perpaduan. Untuk itu bukan sahaja di Dataran Putrajaya ini, pelbagai acara telah pun berlangsung sepanjang bulan kebangsaan ini. Ya, sepanjang tempoh kita meraihkan dan juga menyambut bulan kebangsaan ini, kita disarankan untuk mengibarkan jalur gemilang di kediaman dan juga di kawasan-kawasan pejabat dan juga di kawasan tempat kerja masing-masing bermula pada Julai lalu sehingga 16 September nanti pada Hari Malaysia. Maka sambutan bulan kebangsaan akan disemarakkan dan juga digelorakan. Bukan sahaja pada tarikh ini 31 Ogos 2023. Ya. Dan kita masih lagi menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan juga kita masih menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dan juga menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Seperti yang dinyatakan tadi, tempoh untuk kita mengibarkan jalur gemilang ini bukan hanya sewaktu sambutan bulan kebangsaan, tetapi sepanjang masa untuk kita menyemarakkan dan juga untuk kita memaknakan dan juga menanam semangat kecintaan kepada negara. Sambutan Ambang Merdeka telah pun berlangsung malam tadi di Dataran Merdeka dan diikuti dengan sambutan Hari Kebangsaan hari ini dan seterusnya juga sambutan Hari Malaysia di Kuching, Sarawak pada 16 September nanti. Baik, kita nak terus dapatkan lebih banyak perkongsian dari Munawar. Munawar, jika sudah bersedia. Silakan.
Baik, Hazel dan juga Ismail sudah pasti dalam usaha untuk kita menyemarakkan semangat bulan kebangsaan pada hari ini. Dalam masa yang sama juga, kita sangat perlu untuk memastikan keadaan kesihatan kita pada tahap yang terbaik. Jadi untuk ketika ini, saya bersama dengan salah seorang pegawai perubatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertugas pada hari ini untuk kita mendapatkan apakah antara saranan terbaik untuk kita menjaga tahap kesihatan kita, khususnya untuk kita menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Ilman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Munawar. Okey, Doktor, mungkin kita boleh berikan penerangan kepada masyarakat, khususnya dari segi kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya dalam keadaan cuaca berkemungkinan cuaca agak panas selepas ini. Jadi apa antara perkara penting yang perlu diketahui oleh masyarakat? Baik. Jadi Alhamdulillah KKM beserta dengan agensi-agensi yang membantu seperti EMRS, APM, St. John dan juga PBSM telah sedia lebih daripada 2 minggu untuk persediaan bagi merawati kalau andai kata ada peserta mahupun tetamu yang cedera atau memerlukan bantuan kesihatan. Jadi kita terdapat beberapa bis yang terdekat dalam sekitar 100 ke 200 meter bagi setiap jalan pembarisan. Maka setiap peserta yang mana-mana yang mempunyai masalah kesihatan semasa pembarisan mahupun tetamu-tetamu yang mana ada masalah kesihatan boleh menerima bantuan daripada petugas-petugas yang berada di kemah-kemah berwarna putih yang kalian boleh lihat berdekatan dengan jalan pembarisan. Baik. Terima kasih. Itu sudah pasti yang saranan yang terbaik untuk kita bawakan kepada anda. Dan pada ruang ketika ini, kita akan kembali bersama dengan Hazel dan juga Ismail kerana difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan tiba pada bila-bila masa. Silakan. Ya, Munawar, terima kasih untuk perkongsian itu yang pastinya bagi memastikan tapak acara selesa dan sempurna sepanjang acara pada pagi ini. Perbadanan Putrajaya selaku Jaduankuasa Logistik yang diketuai oleh Jabatan Wilayah Persekutuan telah menyelaras persiapan logistik dan juga tapak acara. Kalau kita lihat pentas utama ini dilengkapi dengan skrin bersaiz mega, skrin LED gergasi bersaiz 60 meter lebar. Disebutkan juga tadi ada 15 kemah perubatan, ada 100 tandas awam, ada 4,000 tempat duduk awam bertingkat dan juga 6 unit pocket screen yang disediakan untuk memudahkan orang ramai menyaksikan persembahan di pentas utama. Ya, tepat sekali kemudahan yang disediakan untuk menerima lebih kunjungan 100,000 pengunjung dan rakyat Malaysia yang hadir pada pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Malah pengumuman yang dilakukan beberapa hari sebelum ini iaitu 22 jalan ditutup di sekitar Putrajaya, 1,764 anggota PDRM dan 171 anggota trafik dimobilisasikan dan juga ditempatkan untuk menjaga keamanan, keselamatan malah perjalanan trafik. Jadi kalau anda yang berada di sekitar Putrajaya masih berkesempatan untuk hadir ke sini, cuma alternatif pada ketika ini menggunakan pengangkutan awam dan juga menggunakan pengangkutan yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya untuk memudahkan urusan anda untuk hadir ke sini. Lebih 100,000, malah ratusan ribu rakyat Malaysia sudah berada di sini. Jadi anda masih mempunyai peluang untuk menyaksikan keunikan dan juga apakah yang menariknya dipertontonkan dalam pembarisan dan perarakan pada tahun ini. Pada ketika ini, kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail didahului dengan kenderaan ataupun motosikal pengiring dari Polis Diraja Malaysia sudah pun menghampiri dan tiba di pentas Diraja. Diberikan sorakan yang gemuruh dan juga sorakan yang gempita oleh rakyat Malaysia dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim sudah pun tiba di pentas Diraja. Cukup meriah dan luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa tahun ini. Maka semangat luar biasa ini kita akan terjemahkan masih lagi awal untuk kita melihat apa yang luar biasa untuk tahun ini. Masih lagi berbaki beberapa jam lagi untuk kita kemudikan dan kita kelolakan penganjuran pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba di pentas Diraja diiringi oleh tetamu-tetamu kenamaan dan seterusnya seusai ketibaan beliau akan dipersembahkan dengan hormat perdana.
Baik, itu dia. 3 kali laungan Malaysia Madani membangkitkan semangat dan rasa keyakinan bahawa kita, seluruh rakyat Malaysia, boleh mencapai tekad perpaduan yang diimpikan jika kita bersatu hati. Ya, kawalan kehormatan utama sudah pun bersedia untuk menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ketua Kawalan Kehormatan iaitu Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri, dan pada ketika ini kita menyaksikan pasukan pengiring diraja sudah pun bersedia untuk menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka raja dan rakyat sememangnya berpisah tiada, dan sememangnya entiti Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun diwartakan dan juga diberikan keutamaan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk memaknakan hubungan antara negara, rakyat dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya. Malaysia Madani lebih daripada sekadar slogan. Ia adalah laungan keyakinan dan pernyataan bahawa Malaysia mampu mencapai apa jua impian dalam semua bidang. Dan ketika ini, kenderaan pengiring diraja mendahului kenderaan rasmi yang membawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Juga didahului oleh pengiring bermotosikal dari Polis Diraja Malaysia. Maka sememangnya dalam Perlembagaan Persekutuan telah pun disebut perkara 181 berkenaan tentang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, dan ia penting untuk kita memanifestasikan bagaimanakah perjalanan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan akan dapat diterjemahkan. Ya, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bakal melengkapi komponen pertama acara pada pagi ini, iaitu ketibaan rasmi pembesar negara. Ya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dilantik dan juga telah pun mengangkat sumpah jawatan selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tarikh 2019, dan dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Baginda sudah pasti pelbagai cabaran dan halangan, terutamanya apabila negara berdepan pandemik COVID-19. Maka tahun 2024 ataupun lebih tepatnya lagi, insya-Allah pada Januari 2024 akan melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan dan juga pentadbiran Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka dalam titah dan juga penzahiran titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ada dizahirkan berkenaan tentang mengira detik untuk melunaskan tempoh pemerintahan Baginda dan juga untuk terus bersama rakyat sebelum kembali ke negeri Pahang dan sebelum kembali bertahta di singgahsana negeri Pahang. Maka keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong disusuli dengan tiupan nafiri.
lambaian mesra ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Maka beginilah kemesraan yang ditunjukkan oleh Baginda Tuanku berdua, menzahirkan dan menyantuni rakyat Malaysia. Keberangkatan Baginda Tuanku berdua disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Seusai keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke pentas diraja. Seterusnya, kawalan kehormatan utama akan mempersembahkan hormat diraja. Kita berikan tumpuan kepada hormat diraja negaraku. Lagu Negaraku yang dimainkan oleh pancaragam dari Regimen Askar Melayu Diraja yang mengiringi kawalan kehormatan utama. Serentak dengan itu terbang lintas 5 buah helikopter dari Angkatan Tentera Malaysia. Dan seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama, Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri menghadap sembah, melapor serta memohon perkenan kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memeriksa kawalan kehormatan utama. Kawalan kehormatan dari Batalion Pertama, Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa. Mohon perkenan. Sri Paduka Baginda Tuanku menzahirkan perkenan Baginda untuk memeriksa kawalan kehormatan. Dan pemeriksaan oleh Baginda Tuanku diiringi oleh Ketua Kawalan Kehormatan.
Baik, usai pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Maka susulan untuk seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan akan sekali lagi menghadap sembah dan melapor kepada Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Puan Pengenal, teruskan acara. Puan. Seusai perkenan dizahirkan, seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan bersama dengan Kawalan Kehormatan akan mempersembahkan sekali lagi Hormat Diraja dan seterusnya sekali lagi Lagu Negaraku. Hormat Diraja. Nyanyian Lagu Negaraku yang dikumandangkan bersama dengan hadirin dan keseluruhan pengunjung-pengunjung yang hadir untuk meneruskan barisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Seterusnya, pembarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama. Kawalan Kehormatan Utama ini seperti yang disebutkan terdiri daripada 4 pegawai, 103 anggota lain-lain pangkat daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kem Perdana Sungai Besi. Dan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ini cukup sinonim dengan istiadat dan atur cara istiadat yang melibatkan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong dalam acara-acara rasmi kenegaraan dan acara-acara yang melibatkan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Agong. Ketua Kawalan ialah Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri, Subaltan Kapten Firdaus bin Marhail dan juga turut dibawa Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Panji Regimen Askar Melayu Diraja dalam komposisi Kawalan Kehormatan Utama. Dan dengan perbarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama ketika ini, sempurnalah sudah komponen pertama bagi acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Apabila bercakap mengenai peranan institusi diraja, Raja Perlembagaan apabila melihat kepada kerangka sistem pemerintahan Malaysia yang indahnya seperti tidak ada duanya di dunia ini. Benar. Ya, kalau melihatkan kepada peruntukan perkara 181 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedaulatan dan juga kuasa raja untuk terus berkekalan.
Dan antaranya baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak dan juga menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Dan beliau juga, baginda juga berperanan sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dan juga wilayah Persekutuan. Sri Paduka Baginda juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ya, dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi penggiliran untuk perjawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mendapat perkenan dan juga persetujuan daripada Majlis Raja-Raja untuk pelantikan Kewakilian Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka telah disebutkan tadi, ini melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan pada 2024 insya-Allah kita akan menyaksikan bagaimana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan baginda. Maka atur cara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023 ini untuk Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mungkin mengira detik untuk melengkapkan tempoh pentadbiran baginda. Dan ini juga merupakan sambutan Hari Kebangsaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan sambutan Hari Kebangsaan beliau yang pertama selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka kita raikan dengan semangat Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Baik, komponen rasmi diteruskan selepas ini dengan acara simbolik, acara menaikkan bendera jalur gemilang dan bacaan ikrar rukun negara. Selepas ini, ayuh rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada ketika ini, di utara, timur, barat, selatan tanah air, tidak kira bangsa, agama, latar belakang, tua dan muda, sama-sama kita bersedia selepas ini untuk berdiri hormat, menyanyikan dengan penuh semangat dan hayati setiap bait lagu keramat, lagu kebangsaan negara, lagu negaraku. Selepas ini kita akan sama-sama berikan tumpuan kepada acara menaikkan bendera jalur gemilang. Serentak dengan itu, nyanyian lagu negaraku dan 14 das tembakan kehormatan melambangkan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Ya, sejarah jalur gemilang ini dicipta pada 15 November 1949. Hanya 3 reka bentuk yang berjaya dipilih ke peringkat akhir dan ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah, arkitek Jabatan Kejuratan Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang untuk membentuk bendera. Dan pada malam 31 Ogos 1997, sempena sambutan 40 tahun kemerdekaan negara, Perdana Menteri pada ketika itu telah mengukir sejarah dengan mengumumkan nama baharu bagi bendera Malaysia, iaitu sebagai jalur gemilang. Maka pemaknaan sejarah dan asal-usul jalur gemilang ini perlu ditekuni, diteladani, malah diinsafi oleh seluruh rakyat Malaysia supaya kita faham dan sedar bagaimana proses dan juga progres untuk kita memakmurkan dan juga menyemarakkan Hari Kebangsaan ini. Ayo kita berikan tumpuan untuk acara menaikkan bendera jalur gemilang dan nyanyian lagu negaraku. Ayuh rakyat Malaysia, bersama-sama kita menyanyikan lagu negaraku. Bacaan ikrar rukun negara akan diketuai oleh ikon sukan Saudara Muhammad Haikal Roslan.
pelajar Akademi Kecergasan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang merupakan pemenang pingat emas di bawah 25 tahun perseorangan kejohanan Asian Bowls ke-12 2023. Turut serta ialah 30 pelajar Universiti Pertahanan Nasional dan 36 pelajar program ijazah sarjana muda pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Mereka akan turut melafazkan ikrar rukun negara dengan menggunakan bahasa isyarat. Untuk makluman, bacaan ikrar diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Usai lafaz ikrar rukun negara, hadirin dimohon untuk sama-sama melaungkan kata-kata keramat merdeka sebanyak 7 kali. Dimohon dif-dif kenamaan dan seluruh warga Malaysia berdiri hormat dan sama-sama melafazkan lafaz ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! 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 Up! Baik, lafaz ikrar rukun negara bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti 5 prinsip rukun negara itu tadi, pastinya meningkatkan lagi semangat kecintaan negara serta melahirkan anak bangsa yang berdaya saing, berideologi positif dan membangun negara. Selari dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, program eksplorasi rukun negara telah dilancarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara baru-baru ini untuk meningkatkan penghayatan rukun negara sebagai ejen penyatuan rakyat Malaysia. Ya, lebih 5 dekad usianya rukun negara yang dizahirkan selepas pembentukan Mageran, maka sudah pastinya rukun negara ini boleh diiltizamkan, diaspirasikan untuk pembudayaan set tingkah laku masyarakat dan juga pembudayaan kita sebagai rakyat Malaysia dalam kita mendepani sebarang cabaran dan juga memperbaharui aku janji dan juga ikrar kita kepada tanah tumpahnya darah kita, iaitu Malaysia. Jadi
kita berikan tumpuan pada ketika ini apabila kita akan menyaksikan juga lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Tekad Perpaduan Penuhi Harapan akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk formasi manusia dan menggelorakan semangat kebangsaan pada tahun ini. Irama pukulan gendang daripada 400 pemain gendang pelbagai kaum ketika ini menggegarkan pentas persembahan sambutan Hari Kebangsaan 2023 mengiringi persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Dan ketika ini kita sudah pun memasuki komponen ketiga untuk acara pagi ini, iaitu persembahan lagu tema Hari Kebangsaan 2023. Ya, pergendangan itu diiringi juga yang uniknya Hazel pada tahun ini apabila ada suatu gendang yang diilhamkan, iaitu 4 gendang berpusing, iaitu acung spinning. Drum yang diilhamkan untuk menambah seri dan juga menambah kualiti bagi aspek pergendangan pada tahun ini. Dan formasi yang akan dipersembahkan oleh para pelajar dari Kementerian Pendidikan Malaysia, lagu tema Hari Kebangsaan 2023, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Takkan pernah ku jauh, sentiasa ku teguh, pertahankan tanah airku. Panas hujan ku tempuh, penuhi harapanku, negaraku gagah bersatu. Tekad perpaduan, penuhi harapan, cintai Malaysia. Demi Malaysia, lakukan bersama, cintai Malaysia. Walau berbeza warna, kita semua sama, bersatu kita takkan goyah. Negaraku madani, berpadu bagi hati, Selamanya ku Malaysia. tekad perpaduan, penuhi harapan, cintai Malaysia. Demi Malaysia, lakukan bersama, cintai Malaysia. Lakukan bersama, penuhi tekad harapan kita. Ini negara kita, cintai Malaysia. Penuhi harapan, cintai Malaysia. Demi Malaysia, lakukan bersama, cintai Malaysia. Malaysia. Agak berhantu juga lirik lagu ini. Ya, lirik yang menggelorakan dan juga membangkitkan semangat kebangsaan sesuai dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Jadi masih diiringi dengan pergendangan, komposisinya yang cukup mengujakan dan juga persembahan formasi yang memakan masa latihan yang cukup berkesan. Jadi terimalah persembahan dan juga terimalah perarakan dan juga pembarisan Hari Kebangsaan 2023 dengan formasi
formasi yang dibentuk untuk membentuk tema tekad perpaduan penuhi harapan. Ya, alhamdulillah kita bersua kembali dan juga kita memberikan gambaran ini dan kita terus saja bersama memperkenalkan tetamu di sebelah saya Tuan Azman dari PDRM, Kapten Mahazam dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Di sebelah kiri saya Tuan Fauzi dari TUDM dan juga Tuan Mustafa dari TUDM. Terima kasih kerana bersama kami. Secara ringkas, mungkin selepas ini kita akan mengulas mengenai semangat-semangat yang dirasai di sepanjang dataran Putrajaya pada hari ini. Kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini untuk atur cara yang akan berlangsung seterusnya. Ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita saksikan. Zahirlah cinta negara Malaysia Madani. Kunci utama untuk rakyat menikmati segala bentuk kemajuan berteraskan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan. Hadirin akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Madani, segmen perpaduan dan kesejahteraan, persembahan Korek Kundi.
sanggup mengujakan persembahan lagu Kurik Kundi yang dinyanyikan oleh Nadira Zaini, Hazraniza Dolah, Suki Low, Zizi Kirana dan Roshini Balachandran dengan 800 artis tari, 400 pergendangan dan 500 orang pelajar sekolah melengkapkan dan juga memulakan mukadimah yang cukup signifikan untuk pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Lagu Kurik Kundi yang dinyanyikan secara berselang-seling itu mewakili masyarakat Melayu di Semenanjung, kaum Cina, kaum India, masyarakat Sabah dan masyarakat Sarawak menandakan penyatuan rakyat. Itu dia tadi segmen pertama dalam komponen ketiga Persembahan Khas Malaysia Madani, komponen segmen pertama Perpaduan dan Kesejahteraan. Dan selepas ini kita akan bersedia untuk segmen kedua iaitu Daya Upaya dan Kecekapan. Bersama saya Tuan Fauzi, jika boleh diperincikan apa mesej yang mahu ditonjolkan dalam segmen Daya Upaya dan Kecekapan ini. Ya, terima kasih Hazel, Ismail dan para penonton sekalian. Istimewa pada hari ini sempena sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ke-66. Tentera Darat Malaysia dengan bangganya menampilkan persembahan daripada tim akrobatik motosikal yang dikenali sebagai Army Red Warrior. Untuk makluman semua, tim ini telah ditubuhkan pada tahun 1963. Tim ini terus unggul dan dikenali dengan kepelbagaian aksi persembahan di atas motosikal yang sedang bergerak serta aksi-aksi lompatan yang begitu mendebarkan. Ia julung kalinya sempena hari kemerdekaan pada kali ini. Tentera Darat dengan bangganya mempersembahkan persembahan yang mendebarkan ini daripada Army Red Warrior. Aksi ini merupakan aksi yang dilakukan oleh pasukan yang terlatih. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan persembahan aksi bermotosikal oleh Army Red Warrior untuk segmen Daya Upaya dan Kecekapan. Daripada tim kebanggaan Tentera Darat Malaysia, sama-sama kita saksikan perarakan lintas hormat daripada tim akrobatik motosikal Army Red Warrior. Saksikan perarakan lintas hormat pada pagi ini dibawa oleh Major Muhammad Syahrizad bin Muhammad Yusof selaku pegawai pemerintah tim akrobatik Army Red Warrior. Untuk makluman semua, tim ini telah ditubuhkan pada tahun 1963. Setelah hampir 60 tahun usia penubuhannya, tim ini terus unggul dengan melakukan kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak. Tim ini juga telah berjaya 5 kali menampak nama di dalam The Malaysia World Records. Motor yang digunakan adalah motosikal jenis Jaguar buatan Malaysia, Naza Cruise buatan Korea, motosikal Guzzi buatan Itali, Scrambler Kawasaki buatan Jepun, PSA buatan England dan istimewa, kita juga bekerjasama dengan Royal Enfield Petaling Jaya. Antara motosikal yang digunakan adalah motosikal klasik 350, Meteor 350, Hunter 350, Himalayan 411, motosikal Scrap 411, Interceptor 650 dan Continental GT. Baiklah tuan-tuan dan puan, pastinya kita menunggu persembahan pertama sempena Hari Kebangsaan tahun 2023. Ayo semua, kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia. Saksikan aksi formasi Tugu Negara. Bendera Malaysia megah berkibar di ruang udara Putrajaya pada pagi ini. Pada hari yang cukup bersejarah, saksikan bagaimana kemahiran daripada anggota-anggota tim akrobatik motosikal Army Red Warrior melakukan pengolahan motosikal. Kerjasama adalah sangat penting kepada setiap anggota. Aksi formasi Tugu Negara. Dan dari aksi itu, ayo saksikan kehebatan aksi seterusnya, aksi berbisa The King Scorpion. Saksikan bagaimana kepakaran Korporal Amel mengawal kelajuan motosikal dan pada masa yang sama Sarjan Khairul menampilkan ekor sengatan Raja Kalajengking The King Scorpion. Inilah kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak. Antara aksi-aksi kehebatan daripada tim ini. Dan seterusnya, kita gemuruhkan jiwa, semangat membara. Saksikan kehebatan Korporal Baharudin mengawal motosikal dari ketinggian tangga setinggi 12 kaki. Bukan
dan calang-calang anggota boleh dan berani melakukan aksi yang cukup berisiko tinggi ini. Iaitu dia sorakan yang cukup padu dan rakyat Malaysia. Saksikan warna merah hitam. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih formasi burung merah. Warna merah hitam melambangkan aksi kerjasama di dalam pasukan. Setiap elemen yang diterapkan dalam persembahan melambangkan mesej yang tersirat. Dan inilah kepelbagaian aksi-aksi di atas motosikal yang sedang bergerak. Dari aksi formasi burung merah, ayo alihkan pandangan anda. Saksikan kelainan aksi persembahan seterusnya. Apakah aksi yang akan dilakukan? Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Cabut handle dipersembahkan oleh Korporal Fahmi. Bagaimana menunggang motosikal tanpa memegang handle? Ya, aksi ini dilakukan oleh anggota-anggota tim ini yang profesional dan terlatih menggunakan motosikal jenis BSA buatan England. Inilah sebahagian kepakaran daripada tim akrobatik Army Red Warrior. Dan seterusnya kami bawakan keunikan persembahan seterusnya. Rakyat Malaysia, sebentar saja lagi, mari sama-sama saksikan formasi bunga terbesar di dunia, bunga rafflesia. Bunga rafflesia kembang mekar pada pagi yang syukur bersejarah. Saksikan bagaimana kekuatan pinggang dan juga otot perut dilakukan oleh setiap anggota, mempamerkan kelopak bunga rafflesia yang kembang mekar pada pagi ini. Dan dari aksi itu deruman motosikal kami bawakan Stuntman Sarjan Akmal. Kita bawakan aksi-aksi dari pelompat tim akrobatik motosikal Army Red Warrior. Sarjan Akmal antara pelompat yang profesional dan terlatih dan diikuti oleh Korporal Azwani melakukan aksi-aksi freestyle di atas motosikal Skyline berkawasaki 250cc dan juga 450cc. Sekali lagi mari sama-sama kita saksikan aksi freestyle dari mereka. Dan seterusnya, ayo kita tumpukan perhatian, saksikan aksi freestyle sekali lagi daripada mereka. Baiklah, melengkapkan aksi yang cukup bersejarah pada hari ini sempena menyambut Hari Kebangsaan tahun 2023. Kami telah bawakan berikan sorakan kepada 50 penunggang bersama motosikal Royal Enfield telah mengambil tempat. Sebentar saja lagi pelompat pertama Sarjan Akmal akan melakukan aksi lompatan melepasi 50 buah motosikal Royal Enfield meluru laju. Saksikan Sarjan Akmal berjaya melengkapkan aksi lompatan melepasi 50 buah motosikal. Dan sempena Hari Kebangsaan ke-66 kami akan bawakan 16 buah motosikal Royal Enfield masuk untuk lompatan melengkapi 66 buah motosikal. Dan untuk makluman semua, istimewanya lompatan perdana ini akan dilakukan oleh pelompat wanita Staff Sarjan Saidatul Husna binti Kamarudin. Beliau merupakan pelompat pertama wanita yang berjaya menampak nama di dalam Malaysia Record, iaitu lompatan melepasi 6 buah kereta. Hari ini pada hari tarikh ulang tahun kelahirannya, beliau akan mencipta sejarah melakukan aksi lompatan melepasi 66 buah motosikal Royal Enfield. Debaran dirasakan. Ayo semua saksikan lompatan bersejarah ini. Adakah beliau berjaya melakukan? Kita tumpukan perhatian. Ayo rakyat
Malaysia pada hari yang cukup bersejarah. Iaitu dia dapat saksikan di layar skrin sekarang. Kita berikan penghormatan kepada pelompat wanita. Berikan sorakan kepada anak kelahiran merdeka, tahu saja Saidatul Husna binti Kamarudin, anak kelahiran negeri Kedah. Dan juga Sajun Akmal, anak kelahiran negeri Berlin. Yakini penunggang-penunggang daripada Royal Enfield Petaling Jaya keluar, dan tuan-tuan dan puan, dengan kibaran jalur gemilang daripada pelompat Team Acrobatic Army Red Warrior bersama penunggang-penunggang motosikal, maka sekilas saja persembahan daripada Team Acrobatic Army Red Warrior. Saksikan sekali lambayan daripada mereka. Kehebatan anggota daripada Tentera Darat Malaysia. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian saja persembahan daripada kami Team Acrobatic Motosikal Army Red Warrior. Terima kasih. Dahsyat, hebat dan mengujakan. Itulah aksi bermotosikal dari Army Red Warrior. Saya tergamam, saya juga terpukau melihat aksi lompatan akrobatik yang dilakukan bukan sahaja oleh anggota penunggang lelaki tetapi anggota tentera wanita. Tuan Fauzi, adakah ini hanya untuk pertunjukan sahaja ataupun adakah ini juga taktik-taktik yang digunakan dalam operasi-operasi tertentu? Ya, sudah semestinya anggota-anggota yang menganggotai tim Army Red Warrior ini adalah daripada Kor Polis Tentera Diraja, dan sudah semestinya mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan motosikal baik dalam tugas-tugas operasi, rondaan dan sebagainya. Okey. Baik, hari ini kita bukan saja memberikan tumpuan di daratan tetapi di ruang udara Putrajaya juga akan merasai kemeriahan pewarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023. Seketika nanti kita akan menyaksikan suatu persembahan terjunan tepat oleh 69 Komando Pasukan Gerakan Khas PDRM ataupun VAT 69. Mungkin Tuan Azman boleh menceritakan sedikit sinopsis berkenaan tentang persembahan terjunan tepat yang dikelolakan oleh Pasukan Gerakan Khas PDRM ini, Tuan. Okey, terima kasih Cik Ismail. Sebentar lagi kita akan melihat atau akan menyaksikan satu persembahan payung terjun yang melibatkan 6 anggota daripada payung terjun 69 Komando yang menjadi wira akan membuat penerjunan tepat di pentas utama yang menghimpunkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang amat berhormat pada Menteri, pembesar-pembesar negara, pembesar-pembesar di luar negara serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Sebagaimana yang kita tahu, ke-6 penerjun ini, Cik Ismail, Hazel, akan membuat penerjunan pada paras ketinggian 5,000 kaki dengan menggunakan pesawat Agusta AW139. Ini dia? Yes, 139. Sudah berada di ruang udara pada ketika ini. Kita baru saja melihat isyarat bahawa penerjun kita baru saja keluar daripada pesawat. Untuk itu kita persilakan para penonton untuk bersama-sama mengalihkan pandangan ke udara bagi menyaksikan para penerjun yang sedang menuju ke tapak pendaratan. Ya. Sementara kita menunggu ketibaan kita, Cik Ismail Haizal, di sini ingin saya mengalih sedikit perhatian berkaitan dengan sejarah penubuhan unit payung terjun ini yang telah ditubuhkan pada tahun 1978. Ya. Baik, terjunan ini dilakukan oleh unit terjunan kita. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai fungsi peranan unit terjun ini. Okey, penubuhan unit ini adalah untuk bertujuan mewujudkan sebuah pasukan infanteri yang boleh digerakkan dengan pantas melalui udara ke kawasan gerakan dalam zaman menentang komunis pada waktu itu. Namun begitu, ia juga ditubuhkan adalah mewujudkan pasukan yang mampu menyusup masuk ke kawasan musuh dengan senyap, menjalankan tinjauan rapat dan seterusnya melancarkan serangan pemusnahan ke atas pihak musuh, Cik Ismail. Ya. Maka ada 6 penerjun yang akan melaksanakan terjunan tepat ke
lokasi dan juga di daratan pada ketika ini membawa bendera jalur gemilang. Dan untuk makluman para penonton, ke-66 penerjun ini akan membawa 5 saja bendera. Penerjun pertama akan membawa bendera jalur gemilang. Penerjun kedua akan membawa bendera logo Malaysia Madani. Yang tiga akan membawa logo negara kita, Malaysia. Yang keempat membawa bendera pasukan gerakan udara. Dan yang terakhir sekali akan membawa bendera unit pasukan komando 69. Bagaimana Tuan Azman melihat keadaan cuaca ketika ini? Adakah membolehkan mereka membuat terjunan yang tepat di depan pentas diraja? Okey, berdasarkan kepada kemahiran, berdasarkan kepada kepakaran, berdasarkan kepada seliknya tentang erti penerjunan, saya di sini begitu optimis dan yakin bahawa ke-66 penerjun ini, yang 5 akan membawa bendera-bendera yang akan mempamerkan tentang kemegahan kita sebuah negara berdaulat, mampu untuk terjunan tepat di pentas utama ke bawah duri tuanku nanti. Sudah pastinya dengan unit komando ini tuan ya, dan juga pasukan gerakan khas PDRM ini dengan pelaksanaan terjunan udara ini, ia adalah suatu aksi yang melibatkan aspek taktikal dan juga taktikal. Jadi mungkin boleh dikongsikan berapa minit masa diperuntukkan untuk dari ruang udara sehingga 5,000 kaki sehingga ke daratan, dan bagaimanakah aspek-aspek taktikal ini akan melengkapkan suatu pendaratan yang tepat dan khusus ini. Okey, berdasarkan kepada teknikal dan juga kepakaran itu. So secara langsungnya hasil daripada beberapa latihan yang kita buat dan juga penerjunan yang betul. Jarak dan ketinggian paras 5,000 meter mengambil masa 5 ke 6 minit untuk penerjun-penerjun tiba di sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Inilah beberapa kepakaran, inilah kemahiran yang telah sedia ada kepada wira-wira angkasa daripada unit penerjun 69 Komando. Saban tahun memang PDRM dan ATM tidak pernah gagal untuk memukau penonton yang hadir menonton acara. Baik. Sudah ada penerjun yang pertama melakukan menghampiri daratan dan melakukan penerjunan di lokasi dataran Putrajaya, membawa bendera jalur gemilang. Ya, itu dia. Cantik terjunannya. Tahniah kepada Korporal Pakur Razi bin Ismail yang telah membawa bendera Malaysia dengan pendaratan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ismail, cantik, tepat dan tangkas. Inilah yang merupakan kebanggaan polis di Raja Malaysia. Dahsyat. Dan yang seterusnya membawa logo Malaysia Madani. Ada sedikit dikeluarkan pembebasan itu asap yang berwarna itu tuan. Jadi mungkin apakah signifikannya ia dibebaskan dan juga dibawa sekali bersama dengan penerjunan. Okey, daripada sudut bendera sebagaimana yang telah kita terjemahkan, daripada sudut warna juga kita telah terjemahkan. Daripada asap warna ni, kalau kita lihat dia melambangkan tentang bendera. Bendera jalur gemilang kita. Dia ada warna kuning, dia ada biru, warna merah dan sebagainya. Inilah perlambangan yang telah dibawa oleh wira-wira angkasa daripada unit pasukan payung terjun 69 penerjun Komando. ketiga telah berjaya membuat terjunan membawa bendera PDRM, dan seterusnya membawa bendera penerjun keempat 69 Komando. Yes, sekarang kita saksikan Korporal Prakas anak lelaki Murugesu akan membawa bersama bendera pasukan gerakan udara. Dan kita lihat satu penerjunan dan juga satu pendaratan yang tepat di hadapan pentas utama ke bawah duri tuanku. Tahniah kita ucapkan kepada penerjun yang keempat. Ya. Kami berdebar melihatnya tuan, kerana daripada atas ruang udara sehingga ke ruang daratan ini para hadirin bersorak memberikan sokongan padu kepada penerjun-penerjun. Dan yang seterusnya cantik penerjun yang seterusnya adalah Lance Corporal Muhammad Hanif bin Muhammad Hanif. Yes. Itu adalah penerjun yang terakhir. Sebagaimana yang saya nyatakan kepada Cik Ismail pada Hazel ya. Penerjunan ini telah berlaku yang kali terakhir adalah pada tahun 2012. Sudah sampai 1 dekad. Dan persembahan yang diadakan ini tidak saja untuk memeriahkan lagi, tidak saja untuk menggelombangkan lagi sambutan Hari Kebangsaan kita 2023 dan juga menggelorakan, tetapi adalah untuk kita memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada unit payung terjun 69 Komando ni di atas
episod-episod kecemerlangan yang telah dipamerkan sepanjang terlibat di dalam kejohanan kehujanan di tempatan, kejohanan di serantau dan kejohanan di peringkat antarabangsa. Ya, syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak polis Diraja Malaysia dan juga pasukan gerakan khas PDRM 69 Komando. 6 penerjun telah pun berjaya melunaskan tanggungjawab mereka. Cantik terjunannya disambut dengan sorakan meriah dan bertenaga dari hadirin yang hadir pada hari ini. Maka ini hanya baru separuh daripada demonstrasi dan aksi yang akan kita paparkan pada hari ini. Terus bersama kami dan alhamdulillah terjunan itu berjaya mendapat respon yang cukup positif dan meriah daripada hadirin yang hadir. 6 bendera yang dibawa dan juga akan menghadap Kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Persona. Syukur alhamdulillah ya Cik Ismail dan Hazel, semua penerjun telah selamat mendarat dengan jayanya dengan ketetapan pendaratan yang telah ditunjukkan. Beri tepukan gemuruhlah sekali lagi kepada penerjun 69 Komando Bahtera Polis Diraja Malaysia. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi diucapkan. Terima kasih kerana menyaksikan dan juga terus bersama dengan kami. Itulah dia pasukan gerakan khas PDRM 69 Komando pasukan gerakan khas PDRM Batch 69. Ya, apa yang pasti kami juga tidak sabar nak lihat aset-aset yang diperturunkan oleh PDRM dan ATM untuk tahun ini kerana kita dimaklumkan mungkin ada peluru atau roket misal yang akan dipertontonkan kepada umum. Tuan Fauzi? Ya. Dan pelbagai aset-aset yang terdapat di dalam Tentera Darat Malaysia. Semestinya kita akan memamerkan kereta-kereta perisai, kereta kebal dan juga meriam-meriam yang terdapat di dalam Kor Regimen Artillery Diraja. Tapi seketika kita akan memberi kejutan kepada hadirin yang menonton pada hari ini. InsyaAllah apa yang disebutkan oleh Tuan Fauzi nanti akan kita paparkan seketika nanti. Berikan tumpuan sekali lagi segmen Gegar Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Demikian persembahan khas Malaysia Madani bersama barisan artis Nadira Zaini, Hazra Dola, Suki Low, Zizi Kirana, Roshni Balachandran. Pasukan Army Red Warrior Angkatan Tentera Malaysia disampaikan oleh Sarjan Siti Nur Aini binti Jasni, Komentator Tim Administratif Army Red Warrior. Pasukan 69 Komando Polis Diraja Malaysia disampaikan oleh Deputy Polis Aini Liana binti Ahmad Zaki dan Asisten Superintendent Polis Muhammad Gaddafi bin Sulo dan kumpulan perkendangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian.
persembahan khas Malaysia Madani telah digarap oleh selesai kita menyaksikan demonstrasi dan juga persembahan tadi, sudah pastinya yang dinanti-nantikan oleh hadirin bagaimanakah kontingen ini akan memperagakan pakaian dan juga penampilan masing-masing. Kita mulakan dengan kontingen kenegaraan untuk acara pembarisan dan perarakan pada hari ini. Ya, apa yang pasti ada 67 kontingen kesemuanya yang terlibat dalam komponen keempat ini, iaitu acara pembarisan dan perarakan. Kita akan dimulakan dengan kontingen kenegaraan dan juga diakhiri dengan kontingen keselamatan negara, di mana aset-aset PDRM dan ATM akan dipamerkan kepada umum dan akan turut juga dipersembahkan pertunjukan udara dari Angkatan Tentera Malaysia di akhir acara perarakan dan pembarisan ini nanti. Ya, bukan sahaja anggota-anggota, malah mereka yang terlibat secara langsung dalam kontingen dan juga pembarisan serta perarakan ini, tetapi difahamkan akan ada juga maskot-maskot daripada agensi dan juga aset-aset yang akan dibawa oleh anggota-anggota beruniform ataupun agensi-agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk dipertontonkan kepada khalayak yang berada di dataran Putrajaya. Sudah pasti dapat menyaksikan secara langsung, dan anda juga yang sudah menonton kami di TV1 dan saluran berita RTM, kami akan paparkan setiap aksi dan juga setiap kontingen serta aset yang dipaparkan pada hari ini. Kita akan menyaksikan pelbagai kolaborasi pancaragam sepanjang pagi ini. Ada 36 kumpulan pancaragam kesemuanya yang akan mengiringi setiap kontingen sepanjang acara pembarisan pagi ini. Dan ketika ini sudah pun bersedia untuk melintas pentas Diraja. Masih lagi jauh sebenarnya, tapi mereka akan tiba bila-bila masa sahaja di depan pentas Diraja, di mana setiap kontingen yang berarah akan didahului oleh kumpulan pancaragam pelbagai latar ini. Ya, kita mulakan untuk kontingen kenegaraan ini dengan pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat PUZIDA yang mendahului kontingen pembawa bendera jalur gemilang besar dari Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Untuk pancaragam ini berkekuatan seramai 46 orang. Ya, dan ini pancaragam yang bukan sahaja terkenal di dalam negara, bahkan di luar negara juga, apabila menerima banyak penyertaan dari negara luar untuk berlatih di Pusat Latihan Muzik Tentera Darat. Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat diketuai oleh Kapten Muhammad Akmal bin Ahman dan dibantu oleh Staf Sarjan Hisham Muazzam bin Abu Bakar dan Drum Major Staf Sarjan Muhammad Rafiq bin Hassan. Dan mendahulunya ialah kontingen pembawa bendera jalur gemilang besar Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Akademi Latihan Ketenteraan ini merupakan sebuah institusi yang akan melatih pegawai-pegawai kadet untuk ditauliahkan menjadi pegawai muda di Akademi di Angkatan Tentera Malaysia, iaitu meliputi Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Itulah kontingen yang digambarkan dalam skala yang besar dan gergasi, dibawa oleh anggota seramai 100 orang dari kontingen pembawa bendera jalur gemilang dari Akademi Latihan Ketenteraan UPNM, dan di belakangnya pula ialah pancaragam sekolah menengah St. John Institution seramai 50 orang. Kontingen pembawa bendera jalur gemilang dalam tata cara berarak dengan bendera jalur gemilang. Sekiranya bendera diarak secara sebaris, maka jalur gemilang hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Dan menyusul di belakangnya ialah kontingen pembawa bendera jalur gemilang 334 orang, dan disusuli dengan pancaragam Victoria Institution Kuala Lumpur seramai 50 orang.
Masyarakat ini senantiasa menyertai pertandingan baik di dalam maupun di luar negara dan seringkali menerima pengiktirafan dan penganugerahan dari luar negara. Juga melibatkan pertandingan berseragam sekolah-sekolah peringkat antarabangsa dan sekolah-sekolah peringkat tempatan. Dan di belakangnya ialah kontijen pembawa bendera calon pilihan dan kontijen pembawa bendera negeri seramai 333 orang. Mereka membawa ke semua bendera negeri yang berada di semenanjung Malaysia, wilayah Sabah dan Sarawak serta bendera wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Seterusnya ialah pancaragam SMK Convent Bukit Nanas yang mana dibarisi oleh 50 orang pemuzik pancaragam drum Major Tun Amira mengetuai pancaragam SMK Convent Bukit Nanas. Dan menyusul juga di belakangnya ialah kontijen pembawa bendera negeri seramai 333 orang. Semua negeri di semenanjung wilayah Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Jadi daripada pasukan beruniform mengangkap Padu Puteri dan Puteri Islam. Dan ini kontijen perpaduan Malaysia Madani didahului oleh Malaysia Madani Drumline dari Aswara, dipimpin oleh Samsul Kamal bin Abdul Rahman dan Drum Major Wan Muazzul Fikri bin Muhammad Sailan. Kontijen perpaduan Malaysia Madani membawa suku kaum dan etnik Sabah 100 orang, suku kaum dan etnik Sarawak 100 orang, suku kaum dan etnik Semenanjung Malaysia 200 orang. Penyelarasan peserta oleh Kementerian Perpaduan Negara. 7 etnik utama mewakili etnik Sabah, 5 etnik utama mewakili etnik Sarawak dan 11 kaum mewakili etnik di semenanjung Malaysia. Dan ini pancarangan SMK St. Mary, 50 anggota dipimpin oleh Drum Major Nur Idina Mutbinti Mion Fakarudin. Dan ini kontijen Persatuan Jurumasak Malaysia 2016 atau Chef Malaysia seramai 200 orang. Kontijen Persatuan Jurumasak Malaysia ini juga dinyatakan khas dari seluruh negara yang meliputi masak ataupun chef Malaysia seramai 200 orang. Dan di belakangnya kontijen Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK berkekuatan seramai 150 orang. Bila Is cakap tak dengar. Tak dengar. Dia orang tu tak boleh dengar. Turut serta ialah peserta Quantum Battle Ekspedisi Perpaduan Ketika Kemerdekaan 66 London yang telah melaksanakan misi selama 66 hari merentasi 16 buah negara meliputi perjalanan sejauh 22,000 kilometer oleh 6 peserta yang diketuai oleh Encik Arif Fadilah. Juga Kelab BMW K16 Malaysia. Dan 5
unit Navara 4-wheel drive kenderaan Japan. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang telah dilepaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 di Ipoh, Perak pada 16 Julai yang lalu. Dan menyusul selepas itu pula, masih lagi kita memberikan tumpuan kepada Kembara Merdeka Jalur Gemilang, tetapi didahului dengan kontijen ekonomi yang mana pancaragam SMK Cochrane berkekuatan seramai 50 orang pemuzik pancaragam. Drum Major Muhammad Zairul Akasha bin Muhammad Sadri mendahului kontijen ekonomi, yang mana kontijen ekonomi ini meliputi institusi-institusi GLC, badan-badan dekat kerajaan yang banyak menyumbang bakti kepada ekonomi dan perkembangan prestasi ekonomi negara. Baik, kontijen Petronas. Petronas akan kekal teguh dalam menyediakan tenaga secara bertanggungjawab bagi menyokong agenda kelestarian dan pertumbuhannya baik di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Baru saja semalam, Lembaga Pengarah Petronas meluluskan dividen tambahan sebanyak RM5 bilion untuk dibayar kepada kerajaan bagi tahun ini. Dan ini pula kontijen tenaga nasional Berhad. Pastinya orang ramai hanya ingat kepada tenaga nasional Berhad apabila bergelap, kerana rakyat Malaysia dengan mudahnya menyalakan lampu atau apa sahaja perkakas elektrik dengan hanya memetik suis, sekaligus menjadikan kehidupan harian masing-masing begitu selesa. Ya. Institusi ini memberikan kemudahan dan utiliti kepada masyarakat dan disusuli dengan kumpulan DRB HiCom seramai 105 orang. DRB HiCom dalam agenda korporat terus progresif dan juga terus positif dalam menghasilkan aspek kebergantungan ekonomi yang lebih mapan bukan sahaja pada tahun lalu tetapi untuk penerusan separuh kedua bagi tahun 2023 kumpulan DRB HiCom. Kita pastinya sudah berbangga sejak akhir 80-an apabila Malaysia mula mengeluarkan jenama kereta jenama sendiri. Asset Pos Malaysia dipertontonkan melibatkan 15 unit aset motor EV atau electric vehicle. Ini pancaragam SMK Kempung Baru yang akan mendahului atau mengiringi kontijen Pro 2 di belakangnya. Di belakangnya ialah kontijen Pro 2 yang mana sejumlah 4.5 juta kereta Pro 2 telah pun berada di jalan raya Malaysia sejak 1994 hingga Jun tahun lalu, menjadikan ia antara penyumbang utama dalam perkembangan sektor automotif negara hampir 3 dekad lalu. Bermula dengan model kancil, Pro 2 bukanlah calon-calon nama dalam persaingan industri otomotif di Malaysia dan luar negara. Dan ini kontijen UMW Corporation Sdn Bhd, UMW. Kontijen UMW yang mempunyai kepentingan global dalam sektor automotif, kelengkapan dan pembuatan kejuruteraan di Malaysia dan rantau Asia Pasifik. Dan seterusnya adalah kumpulan kontijen FGV Holdings Berhad, FGV seramai 100 orang. Dan sudah pasti sumbangannya dalam sektor agropertanian negara dan juga Felda sebagai institusi utama. Dan menyusul di belakangnya pula ialah pancaragam SMK Tinggi Setapak
diwarisi dengan pemuzik pancaragam seramai 50 orang dan mendahului kontingen GLIC gabungan daripada Permodalan Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Kumpulan Wang Persaraan. Gabungan GLC, Malaysia Aviation Group, UAM Group, Malaysia Airport Holdings Berhad dan Sundarbi Plantation Berhad. Seterusnya menyusul ialah pancaragam SMK Chung Hua, Drum Major Annie Vu Roen. Dan pancaragam ini mendahului kontingen Malaysian Resources Corporation Berhad di belakangnya ataupun MRCB Berhad. YTL Corporation Berhad. Dan menyusul pula ialah kontingen Persatuan Syarikat Penghantaran Ekspres Malaysia seramai 193 orang, GD Express dan Berhad, CityLink Express, Maya Express, Skynet Worldwide, JNT Express, Nine Clear Express and Logistik Berhad, KEX Express, SF Global Express, dan Logistik FMX, RMX dan Amber Couriers dan Berhad serta Pasar Hub. Ini merupakan gabungan yang besar semua penyedia-penyedia perkhidmatan penghantaran dan juga hantaran ekspres kepada pengguna. Dan aset yang ditampilkan seterusnya iaitu aset Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Berkekuatan 4 motosikal, 16 buah kereta dan sebuah truk yang meliputi kekuatan ataupun jumlah aset sehingga 21 buah aset. MITI pastinya menjadi kementerian yang menjadi peneraju dan bertanggungjawab untuk menggalakkan kemasukan pelaburan asing, memperkasa pelaburan tempatan, memantapkan perdagangan antarabangsa dan memperkasakan pembangunan industri yang lestari dan mapan. Ini aset-aset MITI yang dipertontonkan di bawah perjalanan hari ini. Aset yang digunakan untuk memperluas jaringan perdagangan dan memperkukuhkan sektor industri sedia ada sebagai penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi negara bagi kesejahteraan rakyat dan sektor perniagaan. Ya, hadirin sekalian, kita beralih ke kontingen perbankan yang mana didahului oleh pancaragam SMK Sri Garing berkekuatan seramai 50 orang pemuzik pancaragam. Dan di belakangnya ialah kontingen Maybank, sebuah institusi perbankan yang menampilkan anggota kontingen seramai 100 orang. Warna kuning cukup sinonim dengan Maybank, terus menawarkan perkhidmatan perbankan bukan sahaja perbankan konvensional tetapi perbankan Islami ataupun Islamic banking. Dan juga turut menyusul ialah kontingen Public Bank berkekuatan seramai 100 orang.
Ini pula merupakan kontingen CIMB Bank Berhad. Warna merah kesemuanya. Berkekuatan 100 orang dalam kontingen CIMB Bank. Dan menyusul di belakangnya ialah kontingen Bank Simpanan Nasional atau BSN. Terus komited dan berbakti kepada pelanggannya dalam penyediaan kaedah perbankan yang lebih baik. Pastinya sektor perbankan Malaysia dalam kedudukan yang baik dan antara yang terkukuh di Asia. Realisasikan aspirasi negara menjadi ekonomi negara berdaya maju. Ya, dan menyusul selepas itu ialah pancaragam SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan kekuatan seramai 50 orang. Kontingen Bank Islam Malaysia. Kita boleh berbangga apabila perbankan Islam Malaysia antara sektor yang paling maju di dunia. Dan menyusul ialah kontingen Afing Bank dengan kekuatan seramai 50 orang. Mengenakan warna pakaian berwarna biru. Seterusnya kontingen Hong Leong Bank. Hong Leong Bank terdiri daripada Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank. Dengan anggota kontingen seramai 104 orang. Dan ini pula adalah kontingen kumpulan perbankan RHB. Sinonim juga dengan warna biru muda dan putih. Dan di belakangnya ialah Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ataupun Angkasa. Angkasa merupakan sebuah institusi koperasi yang dikatakan saiz besar dan mempunyai ahli-ahli koperasi yang berbagai. Dan misal pula ialah pancaragam SMK Asunda. Berkekuatan seramai 50 orang pemusik pancaragam. Mendahului SMK Asunda itu ialah kontingen DM Berhad ataupun Telekom Malaysia Berhad. Kali ini menampilkan kekuatan seramai 120 orang. Sudah pasti Telekom Malaysia Berhad menyediakan perkhidmatan telekomunikasi, bukan sahaja telekomunikasi secara mudah alih, tetapi telekomunikasi home fiber untuk kemudahan internet dan kemudahan telekomunikasi antara penggunanya. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Tersalah semangat tekad perpaduan itu melalui kontingen telekomunikasi ketika ini yang dijayakan oleh 428 orang dari syarikat-syarikat telekomunikasi dalam negara. Dan ini kontingen Maxis seramai 108 orang. Dan Maxis pada hari ini juga mempertontonkan 6 kenderaan utilitinya. Ya, capaian 5G sudah pasti boleh dinikmati bersama dengan Maxis yang membawa aset dana maskot berwarna hijau yang dipertontonkan oleh syarikat Maxis. Ini yang menjadi perhatian
kerana maskot ini sehingga setakat ini boleh dikatakan antara yang paling besar dibawa untuk pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023 ini. Kontingen Selcom DG Berhad seramai 100 orang. Pancaragam SKMK Tinggi Kelang mengiringi kontingen industri kreatif dan penyiaran. Kontingen industri kreatif dan penyiaran yang diselaras oleh Finas melibatkan 440 orang. Turut diselaras oleh peserta stesen penyiar dan juga kontingen kereta antik selepas ini. Kontingen industri filem dan animasi Finas. Ya, menyusul di belakangnya watak-watak animasi. Malah selebriti tempatan turut ditampilkan. Watak animasi yang cukup popular dalam kalangan peminat dan penggemar animasi tempatan. Bobo Boy, Papa Zola, Omar dan Hana, Yaya, Mekamato, Ejen Ali, Ejen Alicia, Didi dan Robozeta. Dan sebagai sebuah perbadanan, skop tugas dan tanggungjawab Finas memangnya besar. Dan ini industri kreatif negara sedang memperhebat usaha untuk melahirkan pengkarya filem tempatan hebat dengan karya yang boleh dibawa ke pasaran dunia. Seterusnya menyusul kontingen stesen penyiar. Ya, kita ucapkan syabas dan tahniah kepada sahabat-sahabat kita dari RTM, Astro Media Prima Bernama dan MyTV. Itu dia wajah penyiar dari RTM turut menghiasi dan juga mewarnai kontingen stesen penyiar atau stesen penyiaran yang berkekuatan seramai 140 orang. Stesen penyiaran tanah air bergabung membentuk sebuah kontingen untuk bersama dengan hadirin dan warga Malaysia yang hadir pada ketika ini di dataran Putrajaya. Dan ini kontingen kereta antik Tajaan Agrobank. 30 unit kereta antik membawa 30 orang pelbagai kaum. Serta menepati isu kerjasama negara.